Buka mic, tanda tangan, baca doa dan juga surah Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf'alaina hikmatan khaza'ini min Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Ustaz akan buka kamera Ustaz. Nampak tak kamera Ustaz? Okey, Ustaz harap semua yang tak buka kamera lagi boleh buka kamera. Kita akan mulakan pengajian kita sekejap lagi. Ustaz harap semua dapat buka kamera lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak belajar apa ini? Sirah tahun 4, bab 7. Okey, yang ada buku teks boleh buka buku teks bab 7, okey. Kita nak sentuh bab 7, perjanjian Hudaibiyah. Okey, hari tu kita dah belajar dah Bai'atul Ridwan. Siapa ingat lagi Bai'atul Ridwan tu apa? Ingat lagi Bai'atul Ridwan tu apa? Bai'atul Ridwan ni perjanjian taat setia orang Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menuntut bela di atas kematian Saidina Uthman bin Affan. Tapi walaupun macam tu, Saidina Uthman bin Affan ni tak mati lagi. Cuma mereka dengar. Mereka dengar daripada khabar berita. Katanya sahabat Nabi yang dijanjikan syurga, Saidina Uthman telah dibunuh dan ditangkap. Tapi kenapa, macam mana Saidina Uthman boleh masuk, boleh kena bunuh? Sebabnya mereka ni, orang Islam ni nak balik ke Mekah, nak jumpa kampung halaman. Dan juga pada masa yang sama untuk melakukan umrah. Jadi mereka menghantar Uthman bin Affan ni untuk memberitahu hajat sebenar orang Islam yang ingin datang ke Mekah. Tapi sebaliknya berlaku benda yang buruk ke atas Uthman bin Affan. Mereka dapat tahu bahawa Uthman bin Affan ditangkap dan juga dibunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Okey. Mari tengok semua bab 7, perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ada 4 poin penting Ustaz highlight kan. Ustaz tuliskan sendiri 4 poin penting ni supaya awak ingat. Nombor 1, 6 Hijrah. Okey, perjanjian berlaku pada tahun ke-6 Hijrah selepas Bai'atul Ridwan. Okey. Tarikh berlakunya perjanjian Hudaibiyah adalah bertarikh 6 Hijrah. 6 Hijrah selepas Bai'atul Ridwan. Okey, yang lain boleh buka kamera, yang tak ada masalah yang boleh buka kamera. Yang kedua, orang kafir. Ini poin penting juga. Perjanjian ini berlaku antara orang kafir, Quraisy Mekah dan juga dengan umat Islam. Okey. Perjanjian ini berlaku di antara dua pihak lah, antara orang Islam. Okey, orang Islam lah, pihak Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum Muhajirin dan Ansar, dan juga pihak yang kedua adalah orang kafir Quraisy. Okey, seterusnya nombor 3, poin pentingnya adalah Rasulullah. Kenapa Ustaz highlightkan, Ustaz angkatkan dia sebagai poin penting? Kerana perjanjian di pihak umat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ketua untuk bagi mewakili orang Islam dalam perjanjian inilah. Pihak Islam diketuai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian ini. Ada orang tanya buka apa? Buku teks ke buku latihan? Tak ada. Ustaz minta buka buku teks je. Sebabnya nanti Ustaz nak minta tuan baca. Okey, nombor 4, Suhaib bin Amru. Siapa Suhaib bin Amru ni? Okey, Suhaib bin Amru ni murid-murid adalah ketua bagi orang kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah ni. Jadi dia menjadi wakil lah kepada orang kafir Quraisy ni. Okey, Ustaz tanyalah kenapa
kenapa berlaku perjanjian ni, Hudaibiyah ni? Sebab apa berlaku perjanjian Hudaibiyah ni? Siapa boleh beritahu? Kenapa penting sangat perjanjian Hudaibiyah ni? Hana Safiyah boleh bagi tahu Ustaz? Kenapa begitu pentingnya perjanjian Hudaibiyah ni? Siapa boleh bagi tahu Ustaz? No name. No name ke Hana Safiyah ke? Dina ke? Boleh bagi tahu Ustaz, kenapa pentingnya berlakunya perjanjian Hudaibiyah? Tulis kat chat pun tak apa, buka mic pun tak apa. Buku teks bab 7 muka surat 49 tak silap Ustaz. Kenapa pentingnya perjanjian Hudaibiyah? Apa perlu kita tahu? Kenapa? Kenapa pentingnya awak berjanji dengan kawan awak? Kenapa awak nak berjanji dengan kawan awak? Kadang-kadang awak berjanji dengan kawan awak sebab awak bagi tahu dia satu rahsia dan awak bagi tahu dia satu rahsia awak ke dia, jadi awak minta jangan bagi tahu rahsia siapa-siapa janji boleh. Lepas tu ada juga orang berjanji, okey, janji tak nak cakap bohong. Kenapa kita nak berjanji sebenarnya? Kenapa Nabi ni berjanji? Sirah Nabi ni lah. Berjanji supaya dengan orang kafir. Kenapa? Sebab kita nak penting perjanjian ni. Bila bila ada pihak yang melanggar perjanjian ni, kita boleh pergi serang dia. Ini cerita Rasulullah lah, zaman Rasulullah. Tapi kalau kawan awak mungkin janji, dia berdosa lah. Siapa suruh mungkin janji berdosa? Allah marah. Siapa yang khianat amanah, siapa yang menipu, Allah marah. Besar juga dosanya melanggar perjanjian ni. Apatah lagi bila berjanji melibatkan nyawa manusia. Jadi pentingnya berjanji. Kita berjanji dengan kawan kita sebab kita yakin jangan kawan kita tak tipu kita. Kita tak nak bagi dia tahu, kita nak bagi dia buat apa-apalah. Janji jangan cakap buruk, janji jangan sebar aib aku, janji jangan ditipu dengan aku. Sebab kita nak betul-betul pastikan yang benda tu dibuat benda yang betul lah. Dia bagi tahu kita benda yang betul. Ustaz bagi tahulah. Tak ada orang boleh jawab. Kenapa pentingnya perjanjian Hudaibiyah? Okey, sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Kerana pentingnya perjanjian Hudaibiyah kerana orang Islam ni dia nak menuntut bela atas kematian Saidina Uthman. Ustaz dah bagi tahu tadi. Jadi bila orang-orang kafir Quraisy didengar dapat tahu bahawa orang Islam ni berjanji berbai'ah dan nak tuntut bela atas kematian Saidina Uthman. Jadi mereka takut. Mereka takut orang Islam akan datang serang mereka bersama dengan panji-panji Islam. Jadi mereka takut sebab mereka tahu orang Islam ni kuat, hebat. Tak ada orang boleh kalahkan orang Islam. Tambah-tambah lagi ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak tahu tak macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang? Hebatnya Rasulullah kan? Allah hantarkan malaikat kiri dan kanan Rasulullah. Adalah malaikat yang diturunkan, Allah turunkan. Malaikat ni yang akan menjaga Rasulullah, yang akan mengelilingi Rasulullah dan dia akan kalahkan semua tentera-tentera yang lain. Ada sahabat bagi tahu bahawa dia nampak ada sekelibat manusia yang dia tak pernah jumpa pun sebelum ni, tapi dia berada Rasulullah dan dia mempertahankan Rasulullah. Jadi sahabat tanya, siapakah ni Rasulullah? Macam itulah ceritanya. Lepas tu Rasulullah berkata, ini adalah malaikat yang menjagaku. Hebatnya Rasulullah bila berperang, ada malaikat kiri kanan tolong Rasulullah, backup Rasulullah, kalahkan musuh-musuh yang menghampiri Rasulullah SAW. Hebatnya Rasulullah. Jadi mereka tahu Rasulullah hebat. Bukan sahaja tentera Islam saja, tapi Allah hantar malaikat, ribut, pasir, hujan, itu semua Allah hantar untuk mengalahkan musuh-musuh Islam. Jadi pentingnya perjanjian Hudaibiyah. Satu lagi kenapa pentingnya perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah menjadi titik permulaan ataupun menjadi permulaan terus sebarnya Islam ke seluruh dunia. Okey, ingat tu bila berlakunya perjanjian Hudaibiyah, orang kafir Quraisy Mekah terikat dengan orang Islam Madinah, dengan Rasulullah. Jadi mereka tak mampu membuat apa-apa. Okey, mari tengok sebab berlakunya perjanjian. Okey, mari tengok.
apakah sebab berlakunya perjanjian? Okey, Ustaz dah cerita dah tadi secara ringkas. Okay, siapa nak tolong baca? Ada 3. Ustaz highlightkan 3 benda. Siapa nak tolong bacakan Ustaz? Ustaz minta tolong. Okey. Ana Safia boleh ke baca? Pendengar yang pertama, buka mic baca dengan semangat Ana Safia. No name nak angkat tangan. Okey, no name pun tak apalah. No name boleh baca? Boleh juga. Yang atas sekali tu ke Ustaz? Betul. Ustaz rasa awak ni nama awak Dani kan? Kenapa tak no name? Okey, Dani silakan baca. Orang Islam telah mendengar berita tentang penangkapan dan pembunuhan Sayyidina Uthman dan mereka melakukan Baitul Ridwan. Okey, bagus. Okey, makasih. Okey, Ustaz tersilap. Bukan Dani, Khalis. Okey, Khalis sila baca perenggan yang kedua. Setelah mendapat tahu bahawa orang Islam melakukan Baitul Ridwan dan ingin menuntut bela atas kematian Sayyidina Uthman. Okey, yang ketiga biar Ustaz lah yang baca. Okey. Tak ada yang nak baca kat sini. Nombor 3. Okey. Penerangan yang ketiga. Okey, Wazi nak baca. Okey, Wazi boleh baca penerangan yang ketiga. Okey, Wazi. Mereka takut dan terus berjumpa pihak umat Islam untuk melakukan perjanjian bagi menyelesaikan masalah. Okey, bagus. Terima kasih, Wazif. Ustaz paling tertarik sekali dengan orang kafir Quraisy takut dengan orang Islam. Kenapa? Kerana mereka tahu orang Islam ni kuat. Jadi itulah mengapa sebabnya mereka nak berjanji dengan Rasulullah. Mereka takut bila orang-orang Islam ni serang mereka kalah. Hebatnya Rasulullah. Awak pernah dengar cerita tak? Pedang Sayyidina Ali tak dapat diangkat oleh mana-mana pun orang di dunia ini. Dia semacam ibarat cerita Thanos lah. Kapak Thanos tu kan, tukur Thanos tu. Thanos je boleh angkat. Hebatnya Rasulullah. Hebatnya sahabat Nabi. Macam Thor. Thanos pula Thor. Silat Thor. Tak ada orang boleh angkat tukur Thor tu kecuali Thor. Macam tu juga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni dia punya pedang dia berat. Tak ada orang boleh angkat pedang dia kecuali dia seorang je. Mungkin Rasulullah boleh angkat. Pandai. Okey. Hebatnya sahabat-sahabat Nabi ni. Allah bagi kelebihan kepada sahabat Nabi. Ada lagi. Ada seorang sahabat Nabi ni, dia macam Robin Hood. Dia boleh panah semua orang tak meleset pun. Panahan dia tepat mengena musuh-musuh. Awak tahu tak macam mana dia panah? Siapa ni pernah main manah sini? Nah, dia pernah dapat target setengah betul. Siapa tu? Yang Ustaz pun dah tak ingat nama dia apa. Maafkan Ustaz. Tapi awak boleh carilah sahabat Nabi. Okey. Sekejap Ustaz cari nama dia nanti Ustaz beritahu nama dia nanti. Okey, tapi Ustaz ceritakan dulu Ustaz kuasa dia pula. Kelebihan yang Allah bagi kepada sahabat Nabi ni, macam mana dia panah? Siapa dia pernah main manah sini? Kalau biasa orang manah pakai satu je kan? Satu je nak panah kan? Okey, awak biasa pakai satu panah kan, betul tak? Tak, saya pandai guna 3 juga, tapi semua 2 dah kena main. Satu kena baik. Susah kan nak manah kan? Mesti dah susah kan? Dia perlukan kekuatan kan? Jari tu kuat. Kalau Tapi- kali pun satu serangan. Tapi biasa orang panah kan pakai satu je busur tu. Satu je macam tajam tu. Satu je anak panah tu. Tapi sahabat Nabi ni, dia boleh panah 2. Bukan 2 lebih lah. Hebatnya. Dan dia panah 2 tu kena tepat sasaran. Okey, hebatnya sahabat Nabi. Itu Allah bagi kelebihan lah. Khalid Al-Walid pandai main strategi macam-macam lah. Jadi mereka takut. So jadi mereka takut, mereka tahu kehebatan orang Islam ni macam mana yang super hebatnya orang Islam seperti Avenger. Yang ni ada kekuatan yang kuat seperti Thor. Yang ni macam Robin Hood. Bila dia panas semua kena. Apatah lagi Rasulullah SAW sendiri. Ada malaikat yang mendampingi Rasulullah. Malaikat ni awak tahu lah macam mana dia berperang. Siapa nak dapat kalahkan Rasulullah? Tak ada orang dapat kalahkan Rasulullah. Tapi yang paling atas sekali mestilah Rasulullah. Dia yang paling kuat. Okey. Mari tengok yang terakhir. Yang terakhir pula. Okey, inilah buku teks Ustaz ambil tadi. Okey. Berapa dah kita Ustaz nak suruh masuk Padlet nanti. Okey, kandungan perjanjian Hudaibiyah. Kita ambil 5 lah dulu. Okey.
mewujudkan keamanan bersama dengan mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Apa maksud gencatan senjata? Gencatan senjata ni macam yang berlaku di Palestin dan Israel. Maknanya mereka tak nak berperang lah. Okay, mereka letak senjata, tak nak berperang dah. 10 tahun tak nak berperang dah. Okay, yang kedua apa? Yang kedua, orang-orang Islam yang ditawan oleh kafir musyrikin tidak perlu dikembalikan kepada pihak Islam. Peliknya. Kenapa orang-orang Islam ni ditawan? Lepas tu tak perlu dikembalikan kepada pihak Islam. Tapi inilah perjanjian dia. Okey, yang ketiga, orang Quraisy yang lari ke pihak Islam Madinah tanpa kebenaran walinya hendaklah dikembalikan kepada pihak kafir Quraisy Mekah. Maknanya bila orang kafir Quraisy ni pergi lari ke Madinah, dia mesti dikembalikan kepada Mekah, pihak orang kafir Quraisy lah. Okey, kedua-dua belah pihak bebas membuat perjanjian dengan mana-mana kaum Arab yang lain. Jadi mereka ni bebas buat mana-mana perjanjian pun dengan mana-mana kaum. Okey, yang terakhir, orang-orang Islam tidak dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun tersebut, tetapi mereka dibenarkan melakukan umrah pada tahun berikutnya. Maknanya mereka tak dapat melakukan umrah lagi. Sedihnya mereka sahabat Nabi. Okey, mari tengok sini. Dalam perjanjian Hudaybiyah ni, bila ada orang kafir Quraisy yang nak masuk Islam, dia nak pergi Madinah tak boleh. Dia nak pergi ke tempat Nabi tak boleh. Sebab apa? Sebab inilah perjanjian Hudaybiyah. Jadi dia tak boleh nak pergi tempat Nabi. Jadi mereka mesti duduk Mekah lah. Sebaliknya bila orang Madinah daripada Madinah pergi ke tempat orang kafir Quraisy di Mekah tu, mereka pun tak dapat dikembalikan ke Madinah. Mereka mesti duduk Mekah. Ini antara isi perjanjian. Walaupun nampak pelik, tapi perjanjian ini ada hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri yang wahyu kepada Nabi supaya Nabi buat macam ni, Nanti di masa hadapan kita akan dapat manfaat yang besar. Orang Islam akan dapat manfaat yang besar lah. Okey, terima. Okey, kita dah belajar dah ni sedikit banyak. Okey, Ustaz akan bagi latihan. Ustaz akan bagi link Padlet kepada awak semua. Ustaz minta awak semua masuk dalam link ni dan tulis kesan dan iktibar daripada perjanjian Hudaybiyah. Jadi awak boleh rujuk buku teks dan awak tulis dalam Padlet Okey, sekejap sekejap. Okey. Awak boleh tengok pada chat. Ustaz akan hantar link Padlet. Okey. Awak tolong isi pula. Tolong tulis nama dan juga jawapan awak. Okey, Siapa yang tak boleh masuk boleh bagi tahu Ustaz. Okey tu. Link Padlet. Boleh masuk. Padlet. Jadi tugas awak tekan button plus. Okey, awak tulis kesan dan iktibar yang berlaku semasa perjanjian Hudaybiyah. Okey, bagus. Okey, mari tengok. Ustaz akan share skrin untuk Padlet. Apa ni? Ya, Ustaz. Sayang. Apa pun Ustaz tak nampak. Apa Ustaz? Okey, dia kena tunggu sekejap. Dia perlu loading. Dia cakap sila tuliskan nama murid. Okey, awak baca tajuk atas sekali. Tuliskan kesan dan iktibar daripada perjanjian Hudaybiyah. Okey. Jangan tulis kat situ. Awak tulis kat sini. Okey, Ustaz bagi contoh ni. Tulis kat sini. Nampak ni? Ada kan button ni plus tu. Buat macam tu. Tukar tuliskan nama murid. Kat mana? Gambar lain Ustaz. Awak tuliskan kat sini. Gambar lain. Tulis sini. Contoh sini. Hana Safia. Lepas tu aku tulis ni jawapan dia. Jawapan. Jawapan. Pesan. Awak tulis kat situ. Boleh? Boleh. Ustaz kena tekan apa? Okey, awak tengok Ustaz share screen. Ustaz share screen kan? Awak tulis kat sini. Nampak ni ada tanda, nampak tak Ustaz punya mouse ni? Nampak. Awak tulis, awak tekan situ. Nampak tak ni? Nampak tak? Kalau nampak.
Awak tulis subjek atau nama awak. Nama awak apa? Contohnya Wazif. Tu Khalid dah buat pandai Khalid. Okey, bagus Khalid. Bagus. Lepas tu tulis sini jawapan dia. Nombor 1 kesan dia apa? Kesan perjanjian Hudaibiyah. Macam tu. Pandai Tulis Khalid. apa Ustaz? Kesan Tulis apa? apa? Macam mana soalan awak? Kesan apa? Nak tulis apa? Awak tulis kesan dan iktibar daripada perjanjian Hudaibiyah. Awak tengok buku teks. Kesan tu ni, cuba tengok buku teks. Kesan dan perjanjian awak tulis je kat sini. Cuma copy paste je, saling je. Okey. Tulis. Ada lagi yang tak faham? Tak faham boleh tanya. Okey. Contohnya macam Afiq buat ni, pandai Afiq. Afiq cuma Afiq kata tulislah jawapan dia. Jangan tulis nama je. Afiq kata tulis jawapan dia. Nombor 1 jawapan dia apa? Nombor 1 apakah kesan dia? Nombor 2 apakah kesan dia? Boleh Afiq? Cuba tulis jawapan dia. Tulis kesan dan iktibar tadi ke? Betul. Semua sekali. Tulis 3 ke 2 ke semua sekali pun atas awak lah. Ikut awak lah nak tulis berapa. Asalkan ada jawapan dia. Okey, boleh? Okay. Pandai semua. Awak letak gambar pun tak apa. Ustaz tak kisah. Asalkan awak respon dalam padlet ni. Kita ada 5 minit lagi, cepat. 5 minit lagi sebelum ke pukul 9. Ustaz tahu ada lagi tak makan, tak sarapan, tak breakfast. Okey, cepat. Ada orang komen ni kesan perjanjian Rubiah. Budak Rubiah ni. Hudaibiyah. Tak boleh tulis ni, Muhammad. Yang satu lagi tau, boleh komenkan awak. Salah lah kalau jawapan dia tulis sini. Perjanjian Hudaibiyah. Komen kat kawan awak. Hudaibiyah bukan Rubiah. Muhammad. Boleh tulis. Tak tahu. Alah, tak tahu. Apa rujuk buku teks dah. Apa ni? Dengan mengadakan apa? Mana? Siasat. Apa? Muka surat 46 yang nombor 1. Muka surat 47 ke? 46. Mewujudkan keamanan bersama dengan mengadakan okey, jawapan dia kat sini awak. 47, muka surat 47. Kesan dan iktibar. Awak ambil yang mana? Pada jangka masa panjang, perjanjian tersebut menguntungkan pihak Islam. 1 poin. Tulis situ. Kaum musyrikin mula mengiktiraf negara Islam. Okey, ni pun poin juga. Awak ambil, awak tulis kat situ. Lagi, Ustaz bagi lagi jawapan. Ni last ni jawapan Ustaz lagi. Ramai penduduk Mekah mula tertarik untuk memeluk agama Islam. 1 poin. Apa tulis kat situ? Boleh? Senang je. Setiap notah tu adalah setiap poin. Okey, boleh? Jom. Khalif yang letak gambar merdeka pula. Khalif Mikail. Okey, mana Hana Safia tak ada pun? Hana Safia? Sekejap saya boleh habis tulis. Okey, Hana Safia. Tulis bahasa Melayu lah. Tak payah tulis bahasa Jawi, susah. Farah, Dani, Firas, masuk. Khalid dah masuk dah, Khalid. Mana Wazif? Wazif mana? Ustaz cakap laju. Okey, maaf. Ustaz cakap laju. Dia tak dapat jawapan ke apa? Ustaz dah habis tulis, lepas tu nak send kat mana?
Awak cuma publish je. Publish post. Tekan button tambah dekat bawah sekali tu. Macam tu, macam Ana Safia buat tu. Betul lah tu. Ana. Okey, Ustaz boleh rate dia. Ustaz nak rate apa? Ustaz bagi 5 bintang. Betul Ana Safia. Okey, bagus. Awak bagi jawapan yang betul. Macam ni lah Ustaz nak. Ni. Itu jawapan dia. Bagus Hana. Saya tahu nak buat macam mana ni. Saya nak copy. Apa saya tak boleh copy kat sini? Jangan copy kawan awak. Tu dah jawapan masing-masing. Dan pas. Nampak. Ada orang copy paste. Anonymous ni siapa ni? Anonymous ni copy paste. Okey, 1 minit lagi sebelum pukul 9. Cepat. Tiba-tiba ada lagi kan yang telah tulis? Hei, siapa tiru saya punya ni? Khalis Itulah. Khalis. Kenapa ni tiru? Ustaz dah perasan lah tadi. Khalis macam tiru Hana je. Okey, Ustaz bagi masa 2 minit lagi. Lepas tu kita akan habiskan kelas kita. 2 minit lagi. Okey, 2 minit lagi. Ustaz bagi tahu lagi sekali jawapan dia. Okey, kita tengah balik jawapan dia. Kesian ada yang tak tahu jawapan. Hadis, apa ni? Astagfirullahaladzim. TikTok. Ini bukan IG ni. Astagfirullahaladzim, apa yang dia buat ni? Gambar cantik. Handsome lah Hadis ni pakai topi macam tu. Pakai topi. Not bad lah Hadis, not bad. Not bad. Not bad. Okey, saya bagi tahu lagi jawapan dia. Kat sini. Muka surat berapa 7. Saya bacakan perlahan-lahan lagi. Poin yang kedua. Poin yang satu tu Hana dah buat dah. Kaum musyrikin mula mengiktiraf. Kaum musyrikin Mekah mengiktiraf, mengakui negara Islam pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ramai penduduk Mekah mula tertarik untuk memeluk agama Islam. Okey, Ustaz dah baca dah. Okey, Ustaz harap semua dapat ingat. Itulah. Lagi ke? Macam dari mas. Yang kedua ke? Tak apa. Ikut je nak buat satu ke dua ke. Ikut je. Ustaz bagi pilihan pada awak. Untuk satu pun tak apa. Ustaz okey je. Okey, maknanya masa dah hampir tamat. Okey. Siapa ni? Tak tahu nama. Anonymous. Okey, dah habis betul jawapan dia. Okey, betul-betul jawapan awak. Okey. Dia tulis pada jangka masa panjang perjanjian tersebut. Ini Hana Safia punya ni. Awak tiru Hana Safia Dia kopi satu Ustaz. Itulah Anonymous ni orang yang tak ada nama ni. Macam mana nak letak nama Ustaz? Saya sign up pun. Tak nak sign up. Takut ada virus. Tak payah. Perlu sign up lambat sikit. Awak just tulis nama je. Ustaz tak apa, Ustaz dah sign up dah. Ada lagi kata tulis. Kita nak habis masa dah. Okey, Ustaz rasa masa kita dah habis. Yang belum sempat jawab tak apa, boleh masuk lagi. Ustaz bagi peluang lagi untuk hari ni. Boleh masuk lagi dalam panel ni.
Untuk hari ni saja Ustaz bagi masa. Ataupun esok lah. Boleh masuk hari ni je lah, ini je lah. Okay. Untuk hari ni saja. Tapi yang masuk ni Ustaz ucapkan terima kasih lah yang masuk daripada Ustaz ni. Okey, Muhammad, Hana Safia, Khalid, Hadi, siapa lagi? Anonymous. Terima kasih semua. Okey, kalau dah habis boleh baca doa tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ustaz, ada orang kasih hadis 5 bintang Ustaz. Muka dia handsome, ada orang kasih 5 bintang. Itulah siapa yang bagi rate ni. Ustaz je yang bagi rate. Siapa yang bagi rate kat dia ni? Dia hantar gambar saja. Dia tak bagi jawapan pun. Ada hantar gambar pun boleh viral ni. Ni mesti ada orang yang bagi rate ni kat dia ni. Siapa yang kasih rate? Entah-entah hadis sendiri yang rate diri sendiri. Tak tahulah. Akut. Good. Okey semua. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Boleh left. Okey, boleh left. Okey, boleh left. Okey, assalamualaikum semua. Okey. Ya. Minecraft boleh message. Siapa? Apa Minecraft? Okey, semua terima kasih semua masuk kelas. Okey, jangan lupa untuk masuk Padlet jawab soalan ustaz tu. Buat latihan kat Padlet tu. Okey, semua boleh live, boleh pergi breakfast, boleh sarapan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh.